أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wa dinas siratal mustaqim, amma ba'. Yang saya hormati dan dikasihi para imam, para bilal, Tuan Nazir, Timbalan Nazir, Tuan Setiausaha, Tuan Bendahari AJK Masjid yang hadir pada malam ini, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. Perbanyakkanlah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masih lagi menerapkan, menitikkan dalam dada kita, dalam perasaan kita, dalam ghazirah kita ini satu perasaan, rasa kehendak, rasa keinginan untuk kita langkah demi langkah hadir ke rumah Allah ini. Kita menganggap rumah Allah ini sebagai satu pot healing terbaik untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah pun sama-sama kita laksanakan satu tanggungjawab ibadah khususiyah, yakni ibadah solat maghrib berjemaah. Kita bertahlil, bertahmid, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah pun juga solat sunat ba'diyah. Alhamdulillah, satu sifat yang sewajarnya, yang sewajibnya juga kita kena syukur bila Allah masih lagi mengistiqamahkan kita untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga ini. Maka kata ulama, sesiapa yang berada dalam satu majlis ilmu sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, sihatkah kita pada malam ni? Alhamdulillah, saya doakan semuanya jemaah-jemaah di sini diberikan kesihatan yang baik. Mana-mana yang Allah ujikan mereka ini dengan kesakitan, kita doakan mereka ini diberikan kesembuhan yang segera dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipermudahkan segala urusan kita, sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat, yang kecil maupun yang besar. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyempatkan kita, supaya kita menempuh apa yang disebut sebagai Ramadan yang lebih kurang dalam 4 hingga 5 hari lagi. Hari ini telah masuk 25 Sya'ban. 25 Sya'ban. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala buat saat ini, ketika ini Allah masih lagi menerima doa kita yang sentiasa kita dengar para imam bila masuk saja satu Rajab, kita akan mendengar imam akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab,
Alhamdulillah kita telah pun melepasi bulan Rajab untuk tahun 1445 Hijri ini. Wa Sya'ban kita telah pun melepasi 25 Sya'ban. Hari ini telah masuk 26 malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbalik kena Ramadan kita berdoalah supaya Allah memberikan ruang juga peluang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah, yang pintu-pintu syurga ini dibuka apabila seluas-luasnya apabila masuk dalam Ramadan. Sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW, "Iza dakhla Ramadan futat abwabul jannah." Bila masuk saja Ramadan, Allah akan membuka pintu-pintu syurga ini, tuan-tuan. Ya? Sebab itu kepada orang Islam yang beriman, apabila kita mendengar orang sebut tentang Ramadan, mesti dalam jiwa kita mesti rasa takjub. Mesti rasa wow. Mesti rasa nak masuk. Sebab Allah janjikan dengan syurga. Bila kita tak rasa apa-apa bila orang sebut tentang Ramadan, maka cek balik iman yang ada dalam diri kita ini banyak ke sikit. Apatah lagi kita akan merasa takjub bila kita berhadapan dengan pintu-pintu yang lain. Kita rasa takjub bila berhadapan dengan pintu stadium contoh. Orang yang nak tengok bola perlawanan akhir, nak main bola 8.45 malam, pukul 8 pagi sebelum tu dah tunggu dah di pintu stadium. Dengan rasa takjub, dengan rasa bahawa bersungguh-sungguhnya ia. Begitu jugalah orang yang pergi tengok konsert sebagainya, yang juga nak menunggu konsert itu dimainkan. Pintu panggung, pintu stadium juga nak dibuka, kita rasa takjub. Tu nak masuk stadium, tuan-tuan. Ni nak masuk syurga Allah yang Allah janjikan. Yang kalau ikutkan kalender yang telah disediakan, hari Selasa depan tak? Betul kan? Hari Selasa depan kita akan menyambut 1 Ramadan. Ya? Oleh kerana itu, tuan-tuan, dalam hal ini biarlah kita rasa takjub, rasa nak masuk, sebab itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung kembali dalam pengajian berkitab kita, kitab Halal wa Haram fi Islam karangan Almarhum Dr. Yusuf Al-Qadawi. Kita masuk kepada muka surat 312 berkenaan dengan melihat tunang wanita. Ya, melihat tunang wanita. Sebab di Malaysia ni memang yang bertunang tu orang lelaki kan, melihat kepada tunangnya itu. Sebelum saya nak masuk kepada tajuk yang nak bincangkan ini, saya rasa perlu juga saya nak kongsikan sedikit. Apabila 4 hingga 5 hari lepas, ketika saya duk buat live FB ni, ada orang tanya, bagus juga soalan dia tu. Sekarang ni banyak pesta-pesta makanan, food festival. Terlihat ramai orang yang dia buat kemah besar, dia buat pesta makanan, macam-macam makanan yang ada. Thai food festival pun ada, Korea food festival pun ada. Banyak sebelum nak menyambut Ramadan ni, banyak. Ada yang free, ada yang kena bayar. Makanan yang paling sedap makan free. Jadi ada orang tanya, isunya bukan soal kata buat festival tu, ya. Orang tanya, bila dalam tu ada pertandingan, orang yang siapa yang paling banyak makan akan dapat hadiah. Pernah tengok orang yang buat pertandingan, siapa yang paling banyak makan, contohnya makan burger, siapa yang banyak makan dapat hadiah. Jadi orang tanya, apakah hukum yang berkenaan dengan pertandingan ini? Orang yang menganjurkan termasuk jugalah orang yang masuk pertandingan itu dan dia dapat hadiah.
Sepatutnya dekat-dekat Ramadan ni tak ada dah nak buat pesta-pesta makanan tak. Makin dekat Ramadan makin banyak pula orang nak buat pesta makanan. Sepatutnya dekat Ramadan ni kita kena train. Jadi kita ni tak makan. Ni train banyak makan. Baik. So dalam hal ini ada hukum hakamnya. Saya teringat apa yang dibincangkan juga sebelum ini tentang mukbang. Mukbang. Tahu kan apakah mukbang ni? Siapa tahu? Mukbang. Haji tahu je? Tak tahu? Bagus orang sini. Jemaah ni alhamdulillah tak tahu. Mukbang ni istilah bahasa Korea. Muk ni adalah makanan, makan. Bang ni macam live, penyiaran. Dia makan, dia akan buat live. Macam juga kita lihat orang yang dia buat YouTube, TikTok sebagainya, yang duk makan banyak, dia review makanan, dia makan. Ya. Dan siapa yang banyak makan, rating dia tu tinggi. Dan syarikat-syarikat makanan akan bayar dia, akan upah dia, review makan. Nak bagi nampak selera produk yang dia makan. So, perkara ini dipelopor oleh Korea, ingat tahun sekitar 2010-2011 dulu, yang menjadi fenomenalnya. Termasuk jugalah hari ini pun juga ada orang Islam yang buat begitu. Dan dalam hal ini bagaimana Islam memandang perkara yang sebegini, termasuk orang yang duk tanya, dan juga memang ada pun orang yang buat pertandingan, siapa makan banyak dapat hadiah. Ada tak di sini yang pernah masuk? Ada? Tak ada? Nampak badan semua kecil-kecil belakang ni. Baik. So dalam hal ini saya merujuk apa yang pernah dibincangkan oleh Sabu Samahah Datuk Mufti Wilayah berkenaan dengan mukbang, berkenaan dengan orang yang makan banyak. Ya. Dalam bab makan ni tuan-tuan, kita ambil asal hukum dululah. Asal hukum, al-aslu fi asya' al-ibahah. Asal satu perkara itulah diharuskan, boleh, tak jadi masalah bab makan. Anda nak makan apa pun, ya, sebab asalnya begitu. Tetapi dalam hal ini dia dikaitkan dengan dalil, bukti nas, hatta yadulul dalil ala tahrimi, atas pengharamannya barulah disebut sebagai benda itu benda yang haram. Maka pandangan yang diberikan oleh ulama, termasuk jugalah Sabu Samahah sebutkan, maka pertama sekali dia perlu melihat apa yang dia makan. Apa yang dimakan. Bukan setakat halal saja, tetapi jika dia menjijikkan juga. Siapa yang pernah tengok bukan filem lah, diorang buat shooting berkenaan dengan food hunger ni, ada orang yang dia kutip makanan, ya, dia akan kutip makanan yang tak habis ni. Di kedai-kedai ni yang tak habis dikutip, termasuk juga yang dibuang dalam tong sampah, diambil. Tuan-tuan pernah tengok. Diambil, dia akan masak semula, makan. Makan tuan-tuan. Dan dalam hal ini, orang yang duk review tu, yang juga orang yang view yang duk tengok tu cukup ramai. Dan laku pula dia jual makanan balik tu. Sebab dianggap sebagai benda yang rare, benda yang pelik. Ni manusia zaman sekarang. Jadi dalam hal ini apa yang disebutkan, maka hendaklah dipastikan makanan itu tidak datang daripada makanan yang kotor, atau juga makanan itu yang menjijikkan, atau dipandang jijik. Contoh yang pernah saya sebutkan sebelum ini berkenaan dengan aiskrim itu yang dibuat dalam bentuk tai. Dipandang jijik. Jadi semua orang berlumba-lumba nak makan tai. Gitu. Tapi bendanya itu bahannya itu adalah halal. Al-maklumlah sekarang kalau kita buat nama yang kecil-kecil sikit laku tuan-tuan. Kalau tak percaya tengok Ramadan, bazar Ramadan nanti banyaklah nama-nama yang kecil-kecil yang dia akan letakkan.
nak bagi menarik perhatian. Termasuklah saya tengok orang yang duk jual air. Dia jual air je, tapi ramai laku orang duk beli air dia tu. Salah satu air yang dinamakan air janda menangis. Dia berikan nama tu. Ramai pula yang duk beratur, tuan-tuan, ramai. Semuanya duda yang merana mereka yang duk beratur. Tapi letakkan nama kecil. Tetapi kalau ianya meletakkan nama-nama yang boleh mendatangkan aib, yang boleh mendatangkan benda itu disamakan dengan benda yang najis, maka tak boleh. Walaupun ianya hanya semacam nak bergurau. Tak boleh kita nak bergurau dengan benda-benda yang najis ini. Maka dalam hal ini dilihat sama ada ianya itu jijik, mudarat ataupun tidak bahannya itu. Termasuklah apatah lagi kalau ianya bercampur dengan benda yang haram. Juga isu tentang aiskrim. Aiskrim, saya pernah sebut kot di sini tentang aiskrim yang adanya ram itu. Walaupun ianya nampak seperti biasa tapi ada kandungan benda yang haram, tak boleh juga dibuat pertandingan. Itu satu bab. Yang keduanya, orang yang makan ini, dia tak makan sikit, dia akan makan yang paling banyak. Maknanya dia akan kenyang berlebihan. Yang kita tengok orang yang duk buat begitu. Ya? Maka bila dia kenyang berlebihan, inilah yang menjadi faktor. Sama ada dia boleh jadi halal atau juga dia boleh jadi haram. Bukan tak boleh makan yang Allah sebutkan wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, cuma jangan berlebihlah, jangan berlebih. Apa juga yang lebih ini biasanya memudaratkan. Nak makan mi segera orang katakan, nak minum Milo, nak minum kopi sebagainya, nak ngetih, ya. Nak ngetih okey, jangan ngetum. Jangan ngarak. Boleh tuan-tuan nak ngetih, tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebih menyebabkan kencing manis, maka haramnya itu bukan kerana gula itu, sebab banyak makan. So dalam hal ini kita melihat kalau ia sampai tahap mengenyangkan itu berlumba-lumba. Sampaikan kata Imam Ibn Qayyim sebutkan bahawa orang yang makan kenyang ini, dia akan memberikan kesan sama ada fizikal dan juga mental, spiritual. Sebab dia paksa makan, sedangkan badannya itu tak nak pun. Tapi paksa juga sebab nak dapat hadiah. Maka dalam hal ini berlaku paksaan. Sebab kita inilah manusia. Ada yang dipaksa, contohnya tuan-tuan, orang yang jual hati itik. Tuan-tuan tahu kan hati itik. Dia panggil ada istilah yang saya lupa. Dia akan beri makan itik ni, sumbat makanan dalam mulut itik. Dan dia akan dijual mahal. Banyak khasiat. Ya? Itu itik. Kita manusia, kita ada peraturan dan juga ruang lingkup yang kita kena ikut kepada syariah. Ya? So dalam hal ini, kalau ianya itu kita makan banyak dan juga menyebabkan over, kenyang yang melampau ini, maka itu juga tidak dibolehkan. Sebagaimana diingatkan juga oleh baginda Rasulullah SAW, yang Nabi sebutkan tentang anak Adam ini, ada 3 kompartmen dalam perut anak Adam ini, 1 untuk air, 1 untuk makanan, 1 untuk udara, pernafasan. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan orang Islam makan dengan 1 perut, orang bukan Islam makan dengan 7 perut. Bermakna orang Islam ini mesti makan sikit. Dan diingatkan, inna aktsarun nasi shib'an fid dunya wa aktsarum ju'an yaumil qiyamah. Akan ada ramai, Nabi sebutkan ramai di antara kita ni yang akan kenyang dunia, lapar akhirat. So sekarang ni kita nak
kenyang dunia ke nak kenyang akhirat? Tuan-tuan. Nak kenyang di mana ni? Semua orang jawab nak kenyang akhirat Ustaz. Sebab saya duk tanya dalam ceramah agama ni. Lepas pada ni tengok restoran depan tu lupa dah. Sebab Nabi nak mengumpamakan bahawa ramai orang yang duk mengejar makanan ini. Dan kalau kita baca kitab berkenaan dengan yang akan turun nanti ni. Lupa. Juga di offerkan dengan makanan. Maknanya dengan makanan orang boleh menukar akidah. So dalam hal inilah yang Allah sebutkan dan juga diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam bab kenyang ini, jangan melampau-lampau. Kalau ianya melampau-lampau, maka mengakibatkan ia juga dianggap sebagai benda yang haram. Sebab memaksa diri. Memaksa diri, apatah lagi ianya akan menggambarkan benda yang membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Perkara yang sebegini bila akan timbul? Ramadan nanti, Tuhan. Ramadan nanti pasti orang akan bincangkan dengan pembaziran. Tahun-tahun yang sebelum ini 9 tan, 10 tan sehari makanan yang tidak disentuh dibuang begitu saja. Banyak realitinya begitu. Padahal sepatutnya Ramadan ini bulan yang orang tak makan. Rupa-rupanya banyak berlakunya pembaziran ketika Ramadan. Contohnya tuan-tuan, ni dah start buffet Ramadan offer kan. Dah. Satu kepala berapa orang sekarang? Harga. 50 murah sangat Ustaz. Early bird 120. Itu early bird. Kalau hotel yang dekat-dekat sini merempik 100 setengah kat 200 lah. Menu lebih kurang dalam 200-300. Itu sikit lah. Ada yang hotel yang 5 star sampai 5,000 menu yang ada. Tuan-tuan. Agak-agak laku ke tak laku ni? Laku tuan-tuan, walaupun dah start cukai dah pun. Laku. Kan? Setahun sekali je Ustaz, 300 orang setahun sekali. Tuan-tuan tanyalah hotel. Diorang boleh untung 1 bulan itu. Ketika Ramadan, untung setahun. Untung setahun. Saya yang tahu tu bila kita tak berikan sedia halal, maka diorang tak boleh nak survive. Sebulan je tu. Sebulan. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Sebab ketika Ramadan inilah, dia akan mengaut keuntungan. Sebab tu puasa itu untung. Ramadan tu menguntungkan. Ada orang yang sanggup ambil berhenti cuti tanpa gaji sebulan, untung. Ada yang untung dunia, ada yang untung akhirat. Ada yang dua-dua untung. Orang yang meniaga untung. Walaupun belum masuk Ramadan, baju raya dah habis dah. Ramadan belum start lagi tuan-tuan. Maka dalam hal ini orang yang buat pertandingan ini sudah barang tentu akan berlakunya pembaziran. Sedangkan membazir itu benda yang haram. Maka dia ada hubung kait dengan benda yang haram. Kalau haram makan, haram jual beli. Kalau haram jual beli, haram juga orang yang menganjurkan itu. Sebab tu saya ingin memberikan nasihat kepada orang yang membuat penganjuran ini. Kena hati-hati. Walaupun yang menganjur tu geng-geng nasyidnya. Saya tengok yang duk buat anjuran tu. Tengok kumpulan nasyid. Kalau dia yang tidak memahami konsep ini, samalah tak kira siapa pun tuan-tuan. So dalam hal ini, kena pastikan. Jangan dibuat, jangan dianjurkan juga. Jangan orang Islam yang masuk. Termasuk jugalah kaedah mukbang ni. Yang orang yang dia buat TikTok, orang yang dia buat YouTube, yang nak menggambarkan. Lagi pedas, berapi, lagi sedap katanya, juga lagi ramai orang yang duk beli.
Kan? Kadang-kadang kita lihat makan cili saja. Menu apa lauk apa yang cili ni? Apa nama? Pedas tu. Ayam? Gerpuk. Gerpuk ada, geprek ada, macam-macam lah. Semuanya daripada seberang semua. Ya. Lagi pedas, lagi laku. Sedangkan kalau ianya dilihat dari sudut kesihatan, memang ianya tidak baik untuk kesihatan. So dalam hal ini, kalau ianya dikaitkan dengan perkara-perkara yang sebegini, tuan-tuan, maka dia termasuk dalam apa yang tidak dibenarkan oleh syarak. Baik. Sebab tu kena elakkan juga isu-isu tentang pembaziran dan juga isu tentang kekenyangan ini. Kenyang, ya. Sebagaimana yang Nabi ajar kita, kami tu kaum bila makan tak pernah sampai kenyang. Sebab tu saya sekarang ni kerap saya sebutkan kepada masjid-masjid yang menganjurkan nanti iftar, majlis berbuka puasa ataupun juga kenduri kendara. Saya mohon kepada Tuan Nazir, Tuan Imam sebagainya, siapa yang menganjurkan, jangan sekali-kali sebut bahawa sila makan sampai kenyang. Yang tu tidak sunnah. Yang tu tidak sunnah. Yang tu punah nama. Dah, jangan sebut. Ya? Kena sebut sila makan. Ingat, sila berhenti sebelum kenyang. Itu sunnah. Sebab Nabi tak ajar kita makan sampai kenyang. Jadi dalam hal ini, kena belajar bagaimana orang bukan Islam makan. Sebab tu saya pernah sebut di sini dulu, 3 petua tu. 3 petua nak mengelakkan. Sebab bila makan banyak ni, dia akan memberikan kesan kepada penyakit juga. Di hospital sekarang ni, kita lihat bahawa kos untuk menanggung. Kan ada isu tentang orang sakit jantung sebagainya kan. Sakit jantung ni kes apa tuan-tuan? Kes lapar ke kes kenyang? Kes kenyang lah tu. Kes makan. Yang duk masuk hospital tu kebanyakan bab makan. Orang lapar tak masuk hospital tuan-tuan. Orang kenyang je. Jadi kos nak rawat itu kos yang tinggi. Sebab tu Islam menyebut al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengubat lagi. Jadi antara mengubat, KKM memperkenalkan pinggan suku-suku separuh. Suku-suku separuh ni maknanya makan sikit lah. Itu sunnahnya. Sebab tu kepada hajah-hajah sekalian yang masak di rumah kita, yang nak masak kepada suami dan juga anak-anak, saya nak pesan kepada isteri, jangan masak sedap kepada suami. Bila masak sedap ni tak datang tu awal. Bila masak sedap, suami akan makan banyak lah kan. Makan banyak, tidur banyak, berehat banyak. Ya, bila berehat banyak, sakit banyak, dia datang terawih ke dia pergi klinik ni. Tuan-tuan tanyalah kepada klinik-klinik ni, ustaz, lepas daripada Ramadan, maka ramailah yang akan datang jumpa doktor. Sepatutnya puasa itu sihat. Nabi sebutkan sumu tasihu. Orang yang berpuasa dia akan sihat. Sepatutnya begitu. Tapi dia tak berlaku. Ya? So jangan masak sedap kepada suami anda. Kepada sang suami, jika isteri kita masak tak sedap, maknanya dia sayang kita lah. Yang sedap itu racun. Ya? Kalau pergi ke hospital, makanan dia sedap tak sedap? Tak sedap tu nak tawar kan. Sedangkan itu ubat. Nak ubah mindset itu sukar. Bukan saya kata tuan-tuan juga, kadang-kadang saya juga gitu juga. Tak nak sebutkan manusia, kena jugalah mengambil kira.
perkara-perkara yang sebegini, ya. Dan juga kat rumah kita ni jangan simpan pinggan lah. Cari piring-piring sudah mencukupi. Pinggan ni besar, piring kecil sikit. Kita lihat negara-negara maju, mereka menggunakan piring saja kan. Kita masuk kedai-kedai Korea, kedai-kedai Jepun, ada pinggan besar. Tak ada, hanya piring je. Ya. Sebab saya pernah pergi ke Jepun 2, 3, 4 kali yang saya pergi untuk nak mengajar orang Jepun. Ketika itu sebelum tahun 2020 dia nak buat Olimpik, sejarah Olimpik. Dia nak practice apply halal best practices in Japan pada tahun 2-3 tahun sebelum tu. Maka antara dia nak mengelakkan pembaziran sebab kos yang begitu tinggi, dia kata piring piring kecil. Maknanya kita nak makan ambil lauk, ambil sikit. Lepas tu habis ambil balik. Habis ambil balik. Nak mengawal tentang pembazir. Dalam masa yang sama, ialah nak mengawal kenyang itu sendiri. Itu orang Jepun. Orang bukan Islam. Mereka ni mengkaji hadis-hadis yang berkenaan dengan kekenyangan dengan bab makan. Kita baca hadis je lah. Dan Malaysia ni terkenal dengan food heaven, syurga dunia. Sebab tu orang luar negara dia datang je, dia tengok, maknanya pukul 11 malam tu ramai lagi orang yang duk makan. Malaysia ni di luar negara tak ada. Tuan-tuan pergilah ke negara Europe sebagainya, tak ada yang pukul 10-11 malam ni dah tutup, yang ada pubnya. Sebab dia diajar begitu, maknanya tidak makan malam, tidak makan tengah malam. Kita 24 jam restoran kita tak. So dalam hal ini bagaimana kawalnya itu dah. Selain daripada isu tentang kenyang, juga disentuh tentang bila makan, nak berlumba-lumba untuk makan, maka ada timbul isu tentang gelojoh nak makan. Dia akan cepat nak makan kan. Jadi gelojoh bab makan ini adab, bukan adab Islam. Adab Islam, kita dalam bab makan, Islam mengajar makan perlahan-lahan dengan 3 jari, ambil yang dekat dulu. Itu dia yang diajar. Adab kita berhadapan dengan makanan. Bila dah berlumba ni nak makan, semua nak makan. Maka adab itu juga tidak ada. Bila berlumba nak cepat makan, gelojoh, dia akan pegang sebelah tangan ke 2 belah tangan? 2 belah ni makan. So dia akan ada makan tangan kiri. Makan tangan kiri juga adalah benda yang dimakruhkan dalam Islam. Ya. Oleh kerana itu perlu diambil perkara-perkara yang sebegini untuk orang yang menganjurkan pertandingan makan banyak ini, dia tidak menepati kehendak Islam itu. Walaupun dia nak menarik orang, tetapi bukan itu caranya untuk nak dibuat pertandingan makan banyak. Ya. Dan akhirnya ada orang yang boleh meninggal dunia pun. Kan, lekat. Ya. Bila lekat begitu, air tak ada dan sebagainya, ada yang boleh meninggal dunia. Sebab kematian ini tidak menunggu, tak mengira waktu, masa dan sebagainya. So kita seharusnya lah mengelakkan perkara-perkara yang boleh terjerumus ke arah itu. Ya. Itu tentang bagaimana saya nak menjawab berkenaan dengan orang yang duk tanya hukum dan juga pandangan Islam, perkara-perkara yang orang yang dibuat pertandingan gitu deh. Boleh baik. Kita masuk sikit tentang melihat tunang wanita, ya. Berkata tuan kita, perbuatan seperti ini dibenarkan syarak apabila seseorang Muslim sudah berazam hendak berkahwin dan niatnya sudah tekad untuk meminang seorang wanita sebelum melangkah untuk berkahwin dengannya, iaitu bertujuan supaya dia benar-benar mengenali siapa yang ingin dilamarnya itu. So dalam hal ini memang semua orang tahu bahawa
ianya adalah dibenarkan, diharuskan untuk kita melihat tunangnya, dan juga itulah juga yang dibenarkan oleh Rasulullah apabila sahabat bertanyakan kepada Rasulullah boleh tak boleh, Nabi sebutkan unzur ilaiha, lihatlah kepadanya, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, lihatlah kepadanya, ini kerana apa yang demikian itu dapat menjamin untuk mengekalkan kamu dua, ya. So dalam hal ini boleh tengok. Cuma yang menjadi persoalannya di sini, di mana nak tengok? Nak tengok di mana? Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i disebutkan bahawa dia juga adalah aurat, maka yang boleh dilihat adalah di muka dan tapak tangan. Ya. Ada satu budaya orang belah-belah Arab. Ya. Kita bertunang memang harus tengok. Tapi yang tengok itu bukan kita. Maknanya bukan bakal suami yang duk tengok dia. Yang akan tengok adalah bakal mak mentua. Maknanya mak kepada tunang lelaki lah. Dia bukan tengok itu, dia boleh tengok semua sekali. Tuan-tuan. Dia boleh tengok semua sekali. Yang saya tahu tu sebab ada orang yang orang Malaysia menikah dengan orang grup-grup Yaman. Boleh tengok semua sekali. Terkejut lah tengok. Tapi bukan kita lah tuan-tuan. Jadi dalam hal ini kalau lelaki tak boleh, malahan kalau kata perempuan pun juga dia ada had-had, dia tak boleh tengok sampai semua sekali juga. Maka itu hukumnya yang dijelaskan di sini. Jadi saya itu saja yang sempat saya nak kongsikan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan hukum buat pertandingan makan paling banyak tadi, termasuk jugalah sikit dengan pertunangan. Nanti kita akan masuk dengan haram peminangan. Bertunang juga tapi haram. Apakah yang disebut sebagai benda yang haram itu? Jadi sebelum saya akhir ini, saya juga mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim. Ya, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadat kita, dan juga kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menyampaikan kita untuk kita menempuh satu Ramadan yang Allah janjikan kepada kita ni syurga untuk kita, insya-Allah. Kalau tak sempat jumpa, saya nak ucapkan juga selamat Hari Raya Aidilfitri teruslah. Kok tak jumpa selamat Hari Raya Aidilfitri. Siapa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma rizqna rizqan wasi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu